Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidat asyayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyash syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kullu laylah atau kama qal. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi apabila tiba malam pertama Ramadan, suffidat asyayatin wa maradatul jin. Nabi kata Allah subhanahu wa ta'ala akan ikat syaitan dan jin. Kita ada 26 hari lagi malam Ramadan. Nabi kata apabila mai sahaja awwalul lailah, malam pertama Ramadan. Esok nak start Ramadan, malam ni start tarawih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan dan jin diikat. Wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Pintu neraka dikunci. Tidak ada satu pun pintu neraka yang dibuka sepanjang Ramadan. Wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Manakala pintu syurga dibuka, tidak ada satu pun yang ditutup. Wa yunadi munadin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan berseru satu penyeru. Dan malam pertama Ramadan ada satu seruan. Kata dia, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang nak cari, yang mengharapkan kebaikan,
Aqbil, silakan. Ini malam Ramadan sudah mula. Siapa nak cari kebaikan, inilah masa dia. Aqbil, silakan. Wa ya baghiya syarr, aqsir. Suara itu kata, wahai orang yang mencari, wahai orang yang mengharap nak buat jahat, aqsir, sila berhenti. Pasal nak bagi laluan kepada Ramadan Al-Mubarak. Kata Nabi SAW, suara itu kata, walillahi utaqa'ullah, walillahi utaqa'u minan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bermula daripada malam awal Ramadan sehinggalah last Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berjanji dia akan membebaskan orang-orang daripada neraka. Mana-mana orang yang sudah tertulis dia akan ke neraka, ada di kalangan mereka ni yang Allah withdraw dia, keluar daripada neraka. Kata Nabi SAW, wa dzalika kullu lailah. Offer ini berlanjutan setiap malam sehinggalah berakhir Ramadan. Hadis itu hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita kena faham 26 hari lagi yang akan mai dekat kita ni bukan bulan biasa-biasa. Tetapi yang akan mai kepada kita ni satu bulan yang sangat mulia. Yang bulan ni kita tak boleh lepas dia berlalu begitu sahaja. Melainkan kita betul-betul memanfaatkan dia. Perbincangan di dalam hadis ini ialah, apa maksud yang dikatakan syaitan dan jin diikat? Apa maksud dia? Malam ni kita dah dengar hadis ni kali yang ke-100. Kita dah dengar hadis ni kali yang ke-230. Tapi fahamkah kita yang kata bila mai malam awal Ramadan, Allah ikat, Allah tambat, Allah belenggu, Allah rantai segala iblis, segala syaitan, segala jin itu, apa maksud dia? Dan dalam Sahih Al-Bukhari juga Nabi SAW sebut lebih jelas. Nabi kata, iza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila masuk sahaja Ramadan, pintu-pintu syurga semua buka. Wa ghulliqat abwabu jahannam. Pintu neraka jahannam ditutup dan dikunci. Wa sulsilat asyayatin. Dan syaitan-syaitan dirantai. Kita baca tadi daripada Sunan At-Tirmizi. Yang kita baca taksat ni adalah daripada Sahih Al-Bukhari. Sama saja cerita, kata syaitan, kata jin, diberkat, ditambat, diikat dan dirantai. Apa maksud dia? Ulama berbeza pendapat. Satu, dia kata yes. Oleh kerana itu hadis sahih, dan hadis sahih itu kata syaitan, iblis, jin ditambat, dirantai dan diikat, maka memang mereka ditambat dan diikat. Satu. Mereka ni tak ada sembang-sembang panjang, mereka tak ada nak takwil-takwil, mereka tak mau nak tak mau. Oleh kerana itu hadis sahih, mai daripada Sahih Bukhari pula lagi, kata syaitan ditambat dalam bulan Ramadan, maka syaitan ditambat. Full stop. Pendapat satu. Pendapat yang kedua kata hanya syaitan dan jin yang ganas-ganas yang ditambat. Tapi masih ada syaitan dan jin yang dilepaskan.
Satu pendapat. Yang ketiga, daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Satu nama besar di kalangan ulama-ulama Islam. Yang sampai hari ini tulisan dia, pendapat dia dirojok. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia kata setan, jin, ada yang masih tidak ditambat. Tetapi mereka tidak boleh secara maksimum mengganggu dan merosakkan umat Islam. Kerana majoriti, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia kata kerana majoriti umat Islam apabila masuk Ramadan, semuanya sibuk nak buat ibadat. Kerana sibuknya mereka nak buat ibadat, mereka sibuk dengan puasa yang benar-benar puasa. Mereka sibuk dengan baca Quran, mereka sibuk dengan nak buat amal yang saleh. Kerana sibuknya mereka nak buat baik, mereka tak ada masa untuk nak dengar bisikan syaitan. Maka syaitan kurang boleh mempengaruhi orang-orang yang betul-betul berpuasa. Itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan kata Syekh Atiyah Sakhar tentang yang dikatakan syaitan, iblis, jin kena tambat ni, dia kata setan, jin, mereka tak boleh nak kontrol dan nak kuasai orang Islam yang betul-betul berpuasa. Iaitu orang Islam yang bukan sahaja tahan lapang, tahan dahaga, tetapi orang Islam yang puasa, yang menahan nafsu dia. Dia jaga lidah dia daripada cakap benda tak elok. Dia jaga mata dia daripada tengok benda tak elok. Dia jaga hati dia daripada fikir benda tak elok. Dia jaga diri dia daripada buat dosa. Maka syaitan tak boleh nak buat apa kat mereka ni. Itu kata Syekh Atiyah Sakhar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Walau apa pun tafsiran yang dibuat oleh ulama, kesimpulan yang kita buat apa dia? 26 hari lagi. InsyaAllah panjang umur kita jumpa bulan istimewa ini. Yang kedua, pastikan kali ini kita tak main-main. Kita betul-betul nak manfaatkan bulan Ramadan ini dengan melakukan semua benda-benda kebaikan. Kita berjanji dalam bulan Ramadan ni, Quran kita akan baca siang malam. Kita berjanji dalam bulan Ramadan ni, kita akan cari seberapa banyak kebaikan untuk kita buat. Dan kita berjanji dalam bulan Ramadan kali ni, sedaya upaya bercerai nyawa, kita nak elak daripada buat dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata dia an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal: Ayyuma muslim kasa musliman thawban ala uryin kasahu Allahu min khudril jannah. Wa ayyuma muslim at'ama musliman ala ju' at'amahu Allahu min thimaril jannah. Wa ayyuma muslim saqa musliman ala zama'in saqahu Allahu minar rahiqil makhtum. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Abu Daud. Hadis ni Muhammad Nasiruddin Al-Albani dia kata dhaif. Tetapi Syekh Al-Munziri kata ini hadis sahih. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, ayyuma muslim kasa musliman thawban ala uryin kasahu Allahu min khudril jannah. Siapa-siapa daripada kalangan orang Islam yang dalam hidup dia pernah bagi pakaian
dekat orang susah yang tak ada pakaian. Dalam hidup dia hidup 55 tahun, dia hidup 65 tahun, dia hidup 75 tahun, dia hidup sampai 85 tahun umur dia. Dalam satu life dia tu, dia pernah sekali dia bagi bantuan pakaian pada orang susah. Nabi kata, kasahullahu min khudril jannah. Allah janji satu dekat dia, akhirat esok Allah bagi dekat dia satu pakaian hijau. Khudr, satu pakaian warna hijau daripada pakaian syurga. Yang kedua, Nabi SAW kata, ayyuma muslim at'ama musliman ala ju'. Mana-mana orang dalam satu life dia, dalam satu hidup dia, dia pernah buat satu benda baik. Dia buat apa? Dia pernah bagi makan orang susah. Satu orang susah, satu orang hidup melarat, satu orang miskin, dia pernah bagi makan dekat orang susah ni. At'amahu Allahu min thimaril jannah. Tuhan promise, akhirat esok, dia akan dapat makan buah daripada pokok syurga. Yang ketiga, Nabi kata, ayyuma muslim saqa musliman ala zama'in. Mana-mana orang dalam hidup dia, dia pernah bagi orang yang dalam dahaga, dalam haus yang tidak terkata, dia bagi minum dekat kawan tu. Saqahu Allahu min rahiqil makhtum. Nabi kata, Allah promise, akhirat esok Allah akan bagi dekat dia minum satu minuman syurga. Rahiq maksud dia manis-manisan. Makhtum maksudnya yang disil. Sebahagian ulama hadis kata itulah arak, ayam arak syurga. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Hadis ini highlight dekat kita 3 keperluan asas manusia. 1 pakaian, 2 makanan, 3 minuman. Ini benda basic. Ini benda yang manusia mesti kena ada. Susah senang, miskin kaya, ini 3 benda kena ada. Ini 3 benda kalau tak ada, memang susah sungguh. Tak ada rumah, tak apa lagi, boleh pergi sewa. Tapi kalau sampai makan pun tak ada, kalau minum pun tak ada, kalau pakaian nak pakai pun tak ada, ini betul-betul susah. Mana-mana orang yang pernah pergi tolong orang yang betul-betul susah, yang tak ada pakaian, dia pergi bagi pakaian. Yang tak ada makan, dia pergi bagi makan. Yang tak ada minum, dia pergi bagi minum. Allah Subhanahu wa ta'ala appreciate orang-orang ini. Dan Allah janji dekat dia, syurga esok, dia dapat satu yang luar biasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada satu orang kaya. Orang kaya dia ni, saya pun tak kenal dia. Satu hari dia telefon, sembang. Dia bisnes dia pun bukan jual kereta second hand. Dia private jet. Dia ada helikopter berpuluh-puluh biji. Dia punya bisnes ke aduk bawa orang-orang oil and gas daripada ni peak offshore. Dia bukan millionaire, dia billionaire. Dan dia orang Sungai Petani. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia tanya saya, dia kata, Ustaz, pernah pergi tak Mauritania? Mauritania, dia tanya saya. Saya kata, tak pernah lah. Jom Ustaz, satu hari kita pergi. Aku tu yang orang kaya sembang. Jom Ustaz, dia kata, satu hari kita pergi. Mauritania, tuan-tuan, tahu mana tuan-tuan? Mauritania? Di Afrika, benua Afrika. Belah mana? Dia duduk belah northwest Afrika dekat Mali. Bukan Memali, situ baling. Dekat Mali. Dekat
Burkina Faso apa? Nama. Dia duduk belah tu, Mauritania. Oh, dia kata, Ustaz kenapa? Dia kata, saya tak apa istimewa Mauritania ni. Ustaz, dia kata, dia pun susah Ustaz. Kita duduk tengok orang susah ni. Kalau Ustaz pi, Ustaz takkan pernah tengok orang sesusah mereka ni. Ustaz, dia kata, masjid mereka ni satulah. Kita tengok berita, kita tak masjid kan ni. Satu. Tidak ada masjid, dia kata masa dia mula-mula pi. Tidak ada masjid yang ada ayat. Tak ada. Masuk waktu, bang bertanak, pakai tayamum tabuh muka, tabuh tangan, masuk semayang. Tak ada ayat. Susah Ustaz, dia kata, susah sungguh-sungguh. Alhamdulillah, dia kata, saya bukan nak Ustaz minta jauh, saya duduk dengar Ustaz punya ceramah, saya tak mau pahala saya habis, dia kata. Saya pergi buat telaga bagi kat mereka, dia kata. Ini kita nak relate dengan hadis ni. Mereka tak ada ayat Ustaz, tak ada ayat. Sumber ayat pun tak ada. Saya dah buat berapa puluh biji dah, dia kata telaga, pi buat proses ni sampai bubuh enjin, sampai apa, sampai akhirnya mereka kira ayat dapat dengan mudah. Jarak berapa jauh saya buat satu telaga. Jarak berapa jauh saya buat satu telaga. Bagi dekat mereka Ustaz. Ustaz menangis Ustaz. Dia kata mereka ni dapat sumber ayat tu menangis. Kita apa kita tahu tentang nikmat ayat? Kita buka pancok, duduk gosok lagi, pancok tak tutup. Kita tak hargai pun ayat. Bila bil tinggi kita maki. Kita buka, duduk gosok gigi tu, ayat duduk tak pasal. Tutuplah. Tak ada kita kisah. Tak ada kita hargai pun ayat tu. Pergi di luar tu nak ambil ayat dekat masjid, buka. Kawan mai, duduk sembang dengan kawan. Ayat duduk jalan, tak tutup. Duduk sembang dah. Hang pergi mana? Lama tak nampak. Ayat duduk biar terbuka. Kita tidak appreciate nikmat ayat tu. Pasal apa? Pasal kita duduk negeri ayat banyak. Tuan-tuan, orang yang duduk di negeri susah, dia tahu macam mana nikmat ayat tu. Dan bila orang boleh bagi dekat dia satu telaga, yang telaga tu menjadi sumber hidup dia, menangis dia. Dia tak ada perkataan nak sebut. Dia dah sebut terima kasih, dia menangis. Hadis Nabi ni, hadis tentang kehidupan. Nabi mai habang kat kita ni, kadang-kadang kita tidak ada dalam situasi itu, kita kurang faham. Tapi kalau orang yang duduk dalam situasi itu, dia sangat faham. Maka tidak heran Allah Subhanahu wa ta'ala boleh promise sampai macam tu. Siapa boleh bagi 3 benda asas ini, bagi pakaian kepada orang yang tak ada pakaian, bagi makan kepada orang yang tak jumpa makanan, bagi minum pada orang yang tak ada sumber air, Allah janji dekat dia semua janji syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sehingga kan Nabi SAW sebut, dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala saqahu Allah min ar-rahiqil makhtum. Allah akan bagi dekat dia daripada satu jenis minuman yang Nabi sebut sebagai ar-rahiq al-makhtum. Satu minuman tak tahu macam mana, tapi ini minuman syurga. Tentu buka dictionary, tengok orang putih kata apa dengan ar-rahiq al-makhtum ni. Orang putih kata apa? Dia kata orang Rom dan orang Greek. Depa perkataan ar-rahiq al-makhtum itu, depa kata the drink of the God. Orang putih, orang Kristian, depa pun ada perkataan ni. Dalam kitab suci mereka. Mereka kata bila masuk syurga, dapat ar-rahiqul makhtum. Apa dia? The drink of the God. Ini minuman Allah yang bagi. Bukan minuman biasa yang kita boleh dapat di mana-mana. Tetapi hak ni cuma ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nak abang kat kita apa tuan-tuan? Dia nak abang kata bila mai Ramadan ni, kita pulun. Pulun apa? Pulun untuk buat kebaikan. Cari kok mana boleh buat. Belanja orang makan, bagi orang minum, beli pakaian, bagi kepada orang susah.
Tuan-tuan buka tafsir, syarah kepada hadis ni, dia kata ada lagi satu syarah. Dia kata apa dia? Nak habang kata orang-orang yang akan dapat janji Allah tadi ni. Janji apa? Satu janji dia akan dapat pakaian hijau daripada pakaian syurga. Yang kedua janji apa? Janji dia akan dapat buah-buahan daripada pokok-pokok syurga. Janji apa? Janji dia akan dapat minuman ar-rahiq al-makhtum. Siapa mereka ni? Dalam syarah yang kedua. Siapa mereka ni? Dia kata mereka ni adalah orang yang dia sendiri pun tak ada pakaian. Tapi dia boleh bagi pakaian ke orang. Dia sendiri pun susah. Nak rasa baju baru susah. Tapi dia ada hati bagi baju baru kepada orang yang dia rasa lebih susah daripada dia. Orang ni dapat. Ini syarah yang kedua. Siapa dia? Orang yang dia sendiri pun tak ada makanan. Tak ada makanan. Tapi dia boleh bawa keluar duit dia bagi. Untuk bagi makan orang buka puasa. Dia sendiri pun pekin. Tentu betul pekin. Bukan pekin Ibrahim belakang film tu. Dia sendiri pun pekin belanja. Belanja pekin. Punya duit cermat, punya duit jimat duit ni. Tiba-tiba orang main minta derma, nak bagi makan orang susah. Dia boleh ambil duit bagi. Sedangkan dia sendiri pun makan catu. Ini syarah yang kedua. Yang ketiga dia kata apa? Dia sendiri pun air tak ada. Dia bagi ke orang air. Kita baca hadis, cerita tentang sahabat-sahabat yang cedera parah di dalam peperangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila orang attend depa yang cedera ni, orang attend depa bawa air nak bagi minum. Dia baru nak minum, dia dengar kawan yang sebelah, sahabat yang lain duk minta air. Dia tak mau minum, dia tolak kat kawan tu. Kawan tu pula bila orang nak bagi, dia dengar pula balik sana duk sebut air. Dia tolak bagi kat kawan tu, akhirnya habis syahid semua, siapa pun tak minum. Dalam situasi yang kedua ini, syarah yang kedua ni, makna layak sangat. Mereka ni dapat apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW di dalam ayat, di dalam hadis yang kita baca tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia alin Nabi SAW qala يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج فيوقف بين يدي الله فيقول الله له أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك فماذا صنعت؟ فيقول يا ربي جمعته وثمرته فتركته أكثر ما كان فارجعني آتيك به فيقول الله له أرني ما قدمت فيقول يا ربي جمعته وثمرته فتركته أكثر ما كان فارجعني آتيك به كله فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به إلى النار أو كما قال. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dengan isnad yang sahih. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata akhirat esok dibawa mai satu manusia ke depan Allah. Ka'annahu bazaj. Bazaj maksudnya kambing biri-biri. Kita di hari akhirat esok, di hari hisab amalan kita esok, dibawa kita ke depan Allah Subhanahu wa taala ni, diheret kita ni macam anak kambing biri-biri. Ka'annahu bazajun. Macam anak kambing biri-biri. Maksudnya apa? Maksudnya keadaannya hina dan keadaannya lemah. Tak boleh buat apa. Orang heret, tahan brek pun orang heret pergi begitu juga. Anak kambing. Punya tak ada harganya kita di hari akhirat esok. Hang atas dunia satu VVIP. Very, very important person atas dunia.
Hang di atas dunia dulu, satu orang yang semua orang tengok hang pakat tunduk. Mai di hari akhirat esok, Nabi SAW kata, dibawa manusia ke depan Allah ni, ka'annahu badhaj. Macam satu anak kambing biri-biri. Hang nobody. Hang tak ada apa di hari akhirat esok. Fayuqafu baina yadayillah. Maka disuruh hang berdiri di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdiri. Tak ada siapa boleh bangkang, tak ada siapa boleh kata tak mau, tak ada siapa boleh tak puas hati dengan layanan yang dia terima pada hari itu. Tak ada. Hang disuruh berdiri di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulullahu lahu. Tuhan kata kat dia, a'taituk wa khawwaltuk wa an'amtu alaik. Famaza sana'ta? Tuan, Allah ungkit balik di hari akhirat esok. Allah kata, a'taituk. Aku dah bagi macam-macam kat hang atas dunia dulu. 65 tahun umur hang atas dunia, 70 tahun umur hang atas dunia. Apa yang aku tak bagi dekat hang? A'taituk. Aku dah bagi macam-macam dekat hang. Wa khawwaltuk. Aku dah bagi kuasa dekat hang di atas dunia dulu. Aku dah bagi dekat hang satu power di atas dunia dulu. Hang jadi pemimpin. Hang jadi ketua. Wa an'amtu alaik. Aku dah bagi nikmat kepada hang di atas dunia dulu. Tuhan sebut balik. Famaza sana'ta? Tuhan kata, hang buat apa dengan semua benda tu? Segala pemberian yang aku bagi, segala duit ringgit, segala kesihatan, segala kebahagiaan rumah tangga, segala benda yang aku bagi ke hang di atas dunia dulu, hang buat apa? Aku bagi dekat hang kuasa, hang jadi menteri, hang jadi general manager, hang jadi satu orang besar. Apa yang hang buat dengan kuasa tu? Wa an'amtu alaik. Aku bagi nikmat dekat hang masa di atas dunia dulu. Tak ada manusia lain dapat macam mana yang hang dapat. Famadha sana'ta? Hari ini aku nak tanya, apa hang buat dengan benda-benda tu? Fayaqul. Jawab dia ni. Dia kata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, jama'tuhu wa thammartuh. Fataraktuhu akthar ma kana. Dia kata, ya Allah, segala pemberian, segala nikmat, segala apa yang Tuhan bagi dekat saya di atas dunia dulu, jama'tuh, aku himpun. Ya Allah, engkau bagi dekat aku nikmat duit hari ini, aku himpun. Wasammartuh, dan aku generate duit itu. Aku kembang biakkan duit itu. Aku simpan dalam tabung haji. Ya Allah, ya Tuhanku, segala pemberian yang engkau bagi dekat aku dulu, semuanya aku simpan, jama'tuh, aku simpan, wasammartuh, dan aku kembang biakkan harta itu. Kerana tabung haji bagi 1.25, aku withdraw, aku pergi simpan fixed deposit bank, aku dapat di sana 6%. Hai, ini institusi orang Islam. Kamu withdraw duit kamu. Apa akan jadi dengan masa depan institusi orang Islam ni? Apa akan jadi? Peduli pikat dia. Aku dapat 1.5. Aku tak boleh terima keadaan ni. Tapi itu ni institusi umat Islam. Bukan semua negara mampu ada tabung haji seumpama Malaysia ada. Ni hang withdraw ni, apa akan jadi dengan masa depan? Welfare, kebajikan orang nak pergi jadi jemaah haji ni. Itu dia punya pasal. Saya nanti simpan banyak yang boleh sampai turn saya pergi haji ya. Pasal apa? Pasal wasammartuh. Pasal aku nak pergi cari tempat yang boleh generate duit bagi jadi lagi banyak. Dia jawab di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata lagi. Dia kata, farji'ni
atika bih. Ya Allah, dia kata, bagi saya balik sah. Atas dunia, saya nanti buat mai semua, tunjuk bukti apa yang saya kata tadi. Manusia atas dunia, dia fikir macam tu, sampai akhirat dia fikir macam tu. Dia terlupa kata hari akhirat ini nama dia Yaumul Jaza, hari balas. Bukan hari kita nak buat amal, bukan hari akhirat adalah hari pembalasan. Tidak ada lagi peluang untuk kita nak buat apa-apa perbuatan. Hari itu hari pembalasan. Allah nak tengok rekod kita, Allah nak balas. Hang syurga atau neraka. Bukan cerita nak main nak tunjuk. No, itu bukan cerita dia, bukan masa dia. Tapi manusia ni dalam hadis kata apa? Dia kata dekat Tuhan, segala harta, segala nikmat yang bagi dekat saya, jamak tu, aku himpun, wasammar tu, dah aku bagi jadi banyak lagi harta tu. Kalau tak percaya, dia kata, farji'ni, bagi saya balik. Atika bih, saya nak buat mai, nak tunjuk apa yang saya kata ni. Saya tak bohong, dia kata. Tuan-tuan, yang kata manusia ni. Allah Subhanahu wa ta'ala kata lagi dekat dia, arini ma qaddamta. Tuhan kata kat dia, Syekh, tunjuk dekat aku. Tuhan kata, apa amalan yang kau bawa hari ni? Aku tak tanya berapa banyak harta hang tinggal di atas dunia. Aku tak tanya hang berjaya invest, hang berjaya generate sampai jadi bob. Aku tak tanya benda tu. Aku tak tanya 70 tahun hang hidup atas dunia, negara mana hang tak sampai. Aku tak tanya. Hang dah pergi London 10 kali, Mauritania hang tak pernah pergi. Aku tak tanya. Yang aku nak tanya ni apa dia? Dia kata, arini ma qaddamta. Tunjukkan kepada aku apa amalan yang engkau bawa hari ini. Tuhan kata, sembahyang hang banyak mana, puasa hang banyak mana, sedekah hang banyak mana, ilmu yang hang amalkan banyak mana. Aku nak tahu yang tu. Bukan aku nak tahu duit hang ada banyak mana, masa hang mati, akaun hang ada berapa. Bukan itu yang aku nak tahu. Fayaqul, jawab lagi Syekh ni. Dia kata, ya Rab, jama'tuhu wa thammartuhu, fataraktuhu akthar ma kana, farji'ni atika bihi kullih. Dia ulang lagi sekali depan Tuhan. Dia kata, ya Allah, betul saya cakap, hak saya dapat tu saya simpan, saya kembangkan harta benda tu, dan masa hari saya mati hari itu, doa ada jauh lebih banyak daripada hak mula-mula modal yang doa ada. Kalau tak percaya, bagi saya balik, saya nanti bawa mai kulih, semua sekali saya nanti bawa mai tunjuk banyak mana doa ada. Tuan-tuan, manusia dengan otak kebendaan dia, daripada atas dunia sampai akhirat, macam itulah dia. Nabi kata apa? Fa'idha abdun lam yuqaddim khairah. Apabila dia ni sampai kesudah, nampak tak boleh nak tunjuk segala amal baik dia. Tak boleh. Sampai kesudah tanya, duk jawab macam tu juga. Nabi kata, fa'idha abdun. Apabila hamba ni lam yuqaddim khairah, satu kebaikan pun tak boleh bawa tunjuk, fayumba bihi ilan nar, maka diseret dia ke neraka. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu anhu. Kata dia, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra alhaakumut takatsur. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيته أو لبست فأبليته أو تصدقت فأمضيته أو كما قال hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu anhu, dia ni sahabat.
Dia kata, aku pergi jumpa Nabi SAW pada satu hari. Nabi tengah duk baca surah At-Takathur. Alhaakumut takathur. Apa maksud Alhaakumut takathur? Maksud dia apa? Maksud dia, binasalah orang yang suka memperbanyak-banyakkan. Binasa. Dia sampai, Nabi tengah duk baca surah At-Takathur. Nabi kata, ya bena Adam, yaqul ibnu Adam, mali, mali. Nabi kata manusia ni, nama kata manusia ni, dia suka duk kata ni harta saya, duit saya, ni rumah saya, ni kereta saya, ni anak saya. Dia manusia. Dengan sifat, orang Arab kata ananiyah. Keakuan. Saya lah, ni saya buat ni. Ini saya tolong dia. Ni rumah saya. Ni anak saya. Ni hasil daripada usaha saya. Manusia. Orang tak tanya apa dia, abang. Orang tak tanya pun. Orang jumpa dia, Haji. Apa abang? Alhamdulillah lah, dia kata. Anak-anak pun 7 orang semua masuk universiti. 6 orang jadi doktor. Tak tanya pun. Tanya Haji apa abang? Alhamdulillah khair, baik. Full stop, that's it. Tapi nama kata manusia, dia proud. Dengan keakuan tu, dia proud. Anak dia semua berjaya, dia proud. Dia buat menyaga berjaya, dia proud. Dia bangga. Itu nama manusia. Benar ni lah Nabi SAW abang. Nabi kata apa? Tengah Nabi baca Alhaakumut Takathur, ada sahabat domai, Nabi kata, yaqulu ibnu Adam, mali, mali. Manusia selalu duk kata ni hartaku, hartaku, hartaku. Wa hal laka ya bna Adam min malik. Kata Nabi SAW, apa actually harta hampa ni? Apa sebenarnya harta hampa ni? Nabi tanya. Yang duk klaim kata harta saya, harta saya. Apa sebenarnya harta hampa ni? Illa ma akalta fa'afnaita. Nabi kata yang kata harta ni, kalau sekiranya benda makan, makan habis. Aw labista fa'ablaita. Yang kata harta ni, kalau jenis baju, pakai, hari ni pakai, esok pakai, minggu depan pakai, bulan depan pakai, 5 tahun duk pakai, lusuh. Dia akan jadi buruk. Aw tasaddaqta fa'amdaita. Ataupun harta itu kalau disedekahkan, dia akan kekal, dia bawa ke akhirat. Itu harta. Baik, now Nabi nak tanya, hak harta tu betul-betul hak mana? Selagi doa ada kat kita, belum tentu dia akan jadi harta kita. Malam ni kita mati. Malam ni harta tu dah jadi hak bini, hak anak-anak kita. Bukan hak kita dah. Habis hak kita hak mana? Hak kita bagi sedekah ke orang ni. Hak tu yang ikut kita pergi ke sana esok ni. Hak tu lah yang bila buka-buka, itu masuk dalam akaun kita. Hak mana tinggal ni, kita mati malam ni dia pindah pergi dekat bini, dekat anak-anak kita. Bulan depan, anak yang teriak berbakul biji mata ni, pergi tukar kereta. Tuan-tuan, itulah hakikat. Itulah hakikat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kan orang kata kita ni, kan lah ni ramai dia ada konsultan keuangan. Kan, TV3 saya duduk keluar, dia cerita. Dia pesan dalam keadaan ekonomi gawat macam hari ini, dia kata saving kita mesti kena ada. Sekurang-kurangnya dia kata 3 bulan. Kalau nak cantiknya 6 bulan. Mana in case jadi apa-apa, tempat kita kerja shutdown ke, atau apa-apa, in case lah jadi apa-apa, 6 bulan. Segala bank commitment, segala apa semua, simpanan kita boleh support. Duit kereta, duit rumah, duit apa-apa, yang komitmen kita ni. Sekurang-kurangnya saving kita tu, boleh cover untuk tempoh 6 bulan. Maknanya dalam tempoh 6 bulan tu, dah lah kita nak khetiak, nak pergi cari kerja lain ke apa ke macam mana, dalam keadaan komitmen kita tidak terganggu. Ni, konsultan kewangan ni punya doa abang. Dan semua orang pasang TV, dengar menganga. Dan ambil cek tengok akaun kata, weh, ni bukan kata 6 bulan ni, setengah bulan tak lepas ni. Macam tu punya apa? Risau.
Risau. Risau apa tuan-tuan? Risau kalau cash tak ada. Risau. Tapi harta hak nak kita guna untuk hidup abadi di hari akhirat esok, kita tak risau. Hal ini temporary saja. Atas dunia ni tuan-tuan, temporary saja. Jatuh susah, jatuh miskin, takkan nak khetiang cari nak lepas makan minum, insya-Allah boleh. Habis-habis tak ada. Cari pisang, buat goreng pisang tepi Masjid Fahim ni saja. Orang balik pejabat, ninda queue kereta. Sampai aksiden depan ni. Nak beli goreng pisang ya. Maknanya, habis punya tak ada. Pergi tangkap pisang, goreng, cukup. Boleh survive. Takkan nak makan minum, takkan nak apa, boleh dah survive. Padahal temporary saja. Nak hidup berapa lama aja. Tak ke jual goreng pisang tu, baru 3 bulan, kena heart attack, mati. Tak ada apa. Tetapi, yang kata hidup selepas mati esok tu, hidup tu, khalidina fiha abada. Kalau masuk surga, surgalah selama-lama. Kalau masuk neraka, bagi orang yang tidak Islam, neraka lah selama-lama. Selama-lama tu, berapa lama? Selama-lama. Ialah sampai bila? Sampai bila-bila. Sampai bila-bila tu sampai bila? Nak kena? Dia infinity. Dia tak ada ujung. Maknanya, tak mati dah lepas itu. Cukupkah bekal yang kita nak bawa pergi ni untuk nak melalui hidup yang tak ada ujung ni? Hidup yang infinity ni. Cukupkah sembahyang kita? Cukupkah puasa kita? Cukupkah sedekah kita? Cukupkah baca Quran kita? Cukupkah segala ibadat yang kita buat ni? Belum tolak hak ikhlas, hak riak, apa tak tolak lagi. Hak kita buat tu saja. Cukupkah untuk nak sara kita di sana? Kalau sekiranya konsultan keuangan duk abang kat kita tentang hidup dunia ni kita dah duk sejuk kaki, tentu kita tak sejuk kaki dengan anak hidup di sana nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pukul 8.50. 8.50 kita tak baca lagi. Nampak tuan-tuan? Takut tuan-tuan. Saya sebelum main tadi duk baca dulu pun takutlah. Baru duk baca sendiri. Baca hadis-hadis ni dia main takut lah. Pasal apa? Saya duk kelih tengok hak kita nak bawa pergi ni lagi. Gayat. Gayat. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita garapkan semua mukadimah kita ni kepada satu kesimpulan daripada tuan-tuan. Ramadan ni all out. Ni Ramadan ni all out insya-Allah. All out. Tidak akan ada satu malam pun yang kita bangkit untuk sahur tidak buat tahajud. Tamam. Satu tanam dalam hati kita. Kali ni memang aku nak Allah. Minta Allah tolong aja. Minta Allah tolong bagi kuat dekat kita. Tidak ada satu malam pun melainkan kita akan bangkit makan sahur. Pasal apa? Pasal ini tuntutan dalam agama. Bangun. Pasal apa? Pasal Nabi kata pada sahur itu barakah. Ada berkat dia. Jangan lepas keberkatan ini. Dan tidak ada satu malam pun yang kita bangkit sahur, melainkan serta dengan sahur itu kita tahajud dulu. Bila lagi? Kalau tidak dalam Ramadan ini. Pasal apa? Mukadimah hak mula tadi kita dah kata dah. Apa Nabi SAW kata? Wa yunadi munadin. Satu suara berseru di langit. Kita tak dengar. Bila kita baca hadis, kita dengar. Dia kata apa? Dia kata, wahai orang yang ada ingat nak buat baik. Ada harap nak buat baik. Aqbil. Silakan. This is the time. Ramadan inilah masa dia. Kulun. Jangan duk lepas. Wahai orang yang ada ingat nak buat jahat. Aksir. Dia kata stop. Jangan duk buat. Pasal apa? Pasal ini Ramadan. Sungguh-sungguh kita manfaatkan, insya-Allah dia akan membuahkan satu natijah, satu hasil. Apa dia? Kita akan berlanjutan melakukan benda tu. Kalau sebulan Ramadan kita boleh istiqamah dengan tahajud, insya-Allah lepas Ramadan lekat amalan itu di dalam amalan harian kita, insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita. Kita menggunakan
Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21, muka surat 110. Muka surat 110, masalah dia kata orang mukmin berdoa pada Tuhan. Itu tajuk kecil malam ni. Iaitu tak kala sudah orang-orang mukmin itu ikrar akan dirinya, akan dengar perintah Allah dan akan junjung segala suruh Allah, maka dia pun terus menunjukkan dirinya lemah dan tidak berupaya untuk keluar daripada salah dan silap ataupun tergelincir. Itu dia. Setelah kita berikrar janji depan Tuhan, kata kita nak taat sungguh dekat Tuhan kali ini, kita kena ingat dalam pada duk janji itu, pasal kita manusia. Nabi SAW kata apa? Kullu bani Adam khata'. Satu riwayat kata kullu bani Adam khata'. Ada dua riwayat. Nama kata manusia ni mesti ada buat silap. Mesti ada. Wa khairul khatta'in, paling baik kalangan orang-orang yang buat silap ni at-tawwabun, dia bertobat. Hadis itu hadis hasan, riwayat Imam At-Tirmizi. So, dia kata di sini, bila kita dah berikrar, berjanji, kita nak buat sungguh-sungguh apa yang Allah suruh, kita kena minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tolong bantu kita. Sebab kita lemah. Kerana lemah kita nanti ada buat tersilap. Bahkan, mau menjadi taksir. Kadang-kadang bukan takat silap. Taksir maksudnya apa? Careless. Kadang-kadang kita careless. Kita cuai. Sekali nanti buat main contoh yang banyak. Dia kata dengan kerana itu terus mulutnya menuturkan minta ampun kepada Allah, mengaku dirinya kembali kepada Tuhan di negeri akhirat. Kita sedar diri kita siapa, kita kena minta ampun dekat Allah. Sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Quran, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat popular yang kita selalu baca. Itu ayat maksud dia apa? Kami minta ampun kepada engkau ya Allah akan segala dosa kami. Kita dengan Tuhan ni tuan-tuan, kita kena cukup punya rendah diri. Cukup punya rendah diri. Kita tak boleh sombong dengan Tuhan ni, tak boleh sombong. Tak boleh kata ni saya tak buat benda ni pasal apa? Pasal dalam perlembagaan Malaysia tak suruh buat. Oh, tak boleh kata begitu. Sedangkan Quran suruh. Quran suruh. Quran itu jauh lebih besar. Quran itu dusturuna. Itu perlembagaan kita. Bukan perlembagaan negara ni yang besar. Perlembagaan Quran itu jauh lebih besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, kita sebut di mulut kita, ghufranak Rabbana wa ilaikal masir. Kami minta ampun kepadamu ya Allah atas dosa kami dan kepadamu lah tempat kembali kami. Yakni kami menemui maut satu hari nanti. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tengok Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlah. Qalat Aisyah, ya Rasulullah, atasna'u hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar? فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا أو كما قال hadis sahih riwayat Imam Muslim. Aisyah kata apa? Yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia kalau bangkit semayang malam, semayang sunat di malam hari, tatafattara rijlah. Dia boleh semayang sampai kaki bengkak. Siapa cerita? Isteri dia cerita, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata Nabi ni kalau dalam buat ibadat, dia bangkit semayang malam ni, dia berdiri. Dia berdiri ni, lamanya dia berdiri. Dan amalan ni dibuat hari-hari sampai menyebabkan tafattara rijlahu. Kaki dia dua-dua jadi bengkak. Aisyah bila tengok Nabi keadaan macam tu, Aisyah kata, ya Rasulullah, atasna'u hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar?
Dia kata, ya Rasulullah, bukankah Tuan Allah sudah janji dosa hak lepas dengan dosa hak nak mai? Ampun dah. Bukan hak lepas Tuhan ampun. Ke depan esok kalau ada buat dosa, kalau ada silap, ampun dah. Kalau macam tu punya Allah janji keampunan dosa, maksum ataupun sifat ismah, sifat tidak berdosa kepada Nabi, apa hal semayang sampai bengkak-bengkak kaki ni? Jaminan sudah ada. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab, Nabi kata apa? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wahai Aisyah, dia kata, tak bolehkah aku nak jadi hamba yang bersyukur pada Allah? Dia bukan pasal dosa, pasal dia nak thank you dekat Tuhan. Allah bagi hidup ini sudah satu nikmat. Allah bagi sehat sudah satu nikmat. Allah bagi ni apa ada keliling ini sudah satu nikmat. Nabi kata, tak bolehkah aku sembahyang ni kerana aku nak thank you dekat Tuhan, syukur pada Allah. Tuhan. Hadis yang kedua riwayat daripada Abi Burdah radhiyallahu anhu. Kata dia, sami'tu Aghar wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atub fil yawm ilaihi mi'ata marrah atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abu Bardah kata, aku dengar satu sahabat Nabi yang bernama Al-Aghar, nama orang. Al-Aghar, dia pergi jumpa Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak sini Umar. Al-Aghar kata dekat Ibnu Umar, dia tahan tahu tak, aku pernah dengar Nabi SAW bersabda. Dia pergi habaq dekat Ibnu Umar. Dia kata dia dengar Nabi SAW bersabda. Nabi kata, ya ayuhan nas. Satu hari Nabi duduk depan sahabat ramai ni. Nabi kata, wahai manusia semua, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Pasal apa Nabi macam ni, tuan-tuan? Pasal Nabi nampak dah susah mahsyar ni, Nabi nampak dah. Nabi kesian ni, dekat umat dia ni kesian. Pasal apa? Pasal tak nampak penyakit nak kena di depan. Dia tak nampak. Manusia yang jadi terlampau sangat dengan dosa ni, pasal apa? Pasal dia tak nampak. Dia tak akan mampu untuk tahan neraka esok ni. Dia tak nampak. Kalau dia nampak, dia tak akan berani buat dosa. Nabi yang nampak dan faham hakikat syurga neraka ni, Nabi kata dekat sahabat-sahabat ni, dia kata, ya ayyuhan nas. Ni, dia kata semua ni, tubu ilallah. Hampa bertobatlah, minta ampunlah kepada Allah. Fa inni atubu ilallah. Nabi kata, kerana aku sendiri bertaubat kepada Allah. Aku sendiri minta ampun kepada Allah. Fil yaum ila. Dalam sehari, dia kata mi'ata marrah. 100 kali. Nabi kata, aku sendiri duk sebut astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Nabi kata, aku sendiri 100 kali aku dah minta ampun dekat Allah. Hampa tolonglah minta ampun kepada Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat pada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'ah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man hazihi? Qalat, fulanah la tanam tazkuru min salatiha. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma alaikum min al-amal ma tutiqun. Fa wallahi la yamallu Allahu azza wa jalla hatta tamallu. Wa kana ahabba ad-din ilayhi ma dama alayhi sahibuh. Atau kama qala, hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Satu kejadian berlaku, satu orang perempuan pergi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ada, dia duduk sembang dengan Aisyah, perempuan ni. Tengah dia duduk sembang, Nabi balik. Satu orang perempuan pergi rumah Nabi. Nabi tak ada.
Dia duduk bersembang dengan Aisyah. Tengah duduk bersembang, Nabi balik. Bila Nabi masuk, Nabi kata, man hazihi? Nabi kata, ni siapa ni? Tak pernah tengok, tak kenal. Siapa dia ni? Aisyah pun habaq, fulanah. Dia ni nama sekian-sekian. Aisyah habaq. Aisyah pun cerita dekat Nabi tentang hal perempuan ni. Aisyah kata, la tanam. Aisyah kata, dia ni, dia jenis tak tidur malam. Dia ni jenis tak tidur malam. Tazkuru min salatiha. Aisyah pun cerita dekat Nabi. Apa yang perempuan ni cerita kat dia tentang semayang dia. Rupanya perempuan ni, dia jenis malam tak tidur. Dia duduk semayang, tak berhenti. Dia main cerita dekat Aisyah. Dia kata, ya Aisyah. Dia kata, aku ni tak tahulah macam mana. Akulah ni tiap-tiap malam aku tak tidur. Aku semayang sunat tak berhenti. Aisyah cerita balik dekat Nabi. Aisyah kata, ya Rasulullah, dia ni main duk cerita kat saya tadi. Dia malam dia tak tidur langsung. Dia semayang tak berhenti. Nabi duk dengar Aisyah duk cerita ni, Nabi kata, mah. Itu cukup. Dia kata, Nabi kata, alaikum minal amal ma tutiqun. Nabi kata, ni, hampa kalau nak buat amalan, takat mana mampu aja. Don't go beyond kemampuan. Jangan pergi melebihi kemampuan. Nabi kata. Fawallahi, Nabi kata, demi Allah, la yamallu Allahu azza wa jalla hatta tamallu. Nabi kata, demi Allah, aku nak abang kat hampa, kalau hampa pulun semayang malam sampai tak tidur, Allah tak nak bagi pahala, Allah tak ada masalah. Allah tak akan jemu bagi pahala. Tapi, hampa nanti jemu. Kalau hang gelut sangat, takut sampai satu time, tak buat terus. Betul tak apa yang Nabi kata? Tuan-tuan, dari segi psikologi, betul sangat. Kan? Ni hari ikut kuliah kita ni. Ada yang tak nampak lama dah. Hari itu cerita 3-4 tahun dulu. Ya Allah. Kita pergi kuliah di Jitra, di Alustang, dia hambat dengan motor pun dia koyak ni, koyak minyak dia pergi, hujan, panas apa semua dia pergi. Satu masa dulu. Habis kita ni naik takut pula tengok dia, kita naik takut. Kita pernah pergi duduk dekat dia, tanya dia, duduk di mana ni betul-betul. Dia pun habang lah duduk tahun hutang ni. Ni duduk main dengan apa? Kita main dengan motor Ustaz. Tak apa ke duduk main jauh-jauh? Okey Ustaz, syurga bukan senang nak dapat Ustaz. 3 tahun dulu punya sembang. 3 tahun dulu punya sembang. Ustaz, syurga nak dapat bukan senang Ustaz. Yang ni jangan duk lepas Ustaz. Dia duk main macam tu. Kita ni bukan bangga bila dia jawab macam tu. Kita takut. Kita takut. Hari ni hak takut tu, dia dah. Tak nampak terus dah. Tak nampak terus dah. Sampai masjid tepi rumah pun tak ada dah. Allahu Akbar. Kita pun tanya kawan lain pula, Ahmad, pasal tak dulu ada seorang, tak ada Ustaz, lah, semak pendek Ustaz, semak pendek. Sebab tak? Kawan abang ni pun bawang ke tak, kita pun tak tahulah. Tapi dia lagu kita dengar ni, hak takut dulu tu, sudah jadi kenyataan. Rupanya, Nabi SAW sudah abang. Bila terlampau sangat ni, habis. Halfway, dia drop. Pasal apa? Dia sudah jadi, dia sudah rasa Islam ni menyusahkan dia. Dia dah main macam tu. Dia dah rasa Islam ni menyusahkan dia. Dulu dia duk ligan pergi mengaji sana sini nak, sampai belanja rumah pun tak cukup. Tuan, belanja rumah tak cukup. Pasal apa? Pasal duk pergi ni bukan pakai ayak parit. Semua dengan RON 97, dengan RON 95, dengan RON ni pun dia duk kira duk naik, dia tak mau nak turun. Duk tunggu dia nak turun RM1.50, duk tak turun-turun lagi, duk tunggu tol. Dia dah melarat tadi. Bila benda ni tak turun, yang kita duk ambat pi, akhirnya cederalah kita. Kita cedera, kita tak boleh nak tahan tu dengan keadaan tu. Kita tak boleh nak tahan. Akhirnya rumah tangga sudah jadi hal. Bini sudah marah dekat dia. Ni abang lah. Kalau kena marah pasal duk main motor besar, tak apa. Kalau kena marah pasal duk main golf, tak apa.
Ni hak bini duk marah ni. Kalau kena marah, pasal duduk dalam geng kelab joran. Tak apa. No, sewa bot bayar sampai beratus-ratus ringgit. Nak pi mana tu, nak pi. Dapat kau paikok pun. Tapi syok tentang ikan kerapu duk tarik tu. Syok tu je yang duk pi tu. Sewa bot sampai beratus-ratus ringgit. Tak tahu main hari yang dijanjikan. Dia main dengan pokok hujan, dengan thunderstorm, dengan bumbam-bumbam. Tak boleh pi. Duit hak bayar bot tak boleh ambil balik. Bini sudah bagi satu syarahan Isra Mi'raj dekat dia rumah. Bini sudah bagi satu syarahan Isra Mi'raj dekat dia. Sudah kenal. Hobi dia punya pasal, dia habis duit sampai belanja rumah pun sudah lari mai ke sini, bergaduh. Bergaduh kalau sebab tu, satu pasal, bergaduh sebab pergi mengaji ni. Oh, yang ni kita dengar sedih. Akhirnya, drama tu berakhir dengan mengaji pun dah, apa pun dah, dia balik, bukan kata balik asal, dia jadi lagi teruk daripada sebelum dia ikut mengaji. Allahu Akbar, tuan-tuan. Saya dah jumpa benda-benda ni semua. Rupanya Nabi SAW sudah habang. Satu perempuan main di rumah dia, sembang dengan Aisyah. Dua habang dia ni dah betul-betul kena shot karan ni. Karan agama ni sudah kena. Dia malam tak tidur langsung dah. Dia kira semayang. Lepas semayang. Raka'atain. Summa raka'atain. Summa raka'atain. Summa raka'atain. Tak tahu sampai bila. Sampai bang subuh. Dia punya duduk semayang. Dia cerita dekat Aisyah. Aisyah dengar pun kira impress. Sudah teruja. Aisyah dengar. Aisyah cerita balik dekat Nabi. Ya Rasulullah, dia ni, perempuan ni, dia main cerita kat saya tadi, dia malam tak tidur. Dia semayang 2 rakaat. Nabi dengar cerita tu tak habis, Nabi interrupt. Nabi potong masuk, Nabi kata apa? Cukup. Nabi kata dia kalau dia buat banyak mana pun, Allah tak ada masalah nak bagi pahala kat dia. Allah tak jemu untuk bagi pahala kat dia. Cuma Nabi kata takut esok dia jemu. Nabi kata. Rupanya hak Nabi SAW kata ni jadi di dalam masyarakat ni. Dan Nabi kata apa? Wa kana ahabbad din ilaihi ma dama alaihi sahibuh. Nabi kata Allah suka satu orang yang beragama, yang dia ni dalam beragama, dia buat tak banyak, tapi istiqamah. Allah suka orang macam ni. Daripada gelut, tak buat teruk. Tuhan kata biar dia ni tak buat banyak sangat, tapi istiqamah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Begitulah Nabi SAW bagi panduan dekat kita. Saya sebut di Masjid Matang Buluh hari itu, hidup ni mesti equilibrium. Dia mesti balance. Tak mau ekstrim, tak mau terlebih, yang akhirnya merugikan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah, dia kata, was-was dan bisikkan hati itu, tiada Tuhan hisap akan dia pada hari kiamat. Kata Khazin di dalam tafsirnya, telah berkata Ibnu Abbas dan kebanyakan mufassirin, ulama-ulama tafsir, bahawasanya ayat yang menunjukkan atas was-was dan kata-kata hati itu dihisap akan dia, telah dinasahkan hukumnya dengan ayat ini. Kan kita dah baca sebelum ni, cerita kata, turun ayat kata, apa yang main dalam hati pun Allah akan hisap. Sahabat jadi takut habis semua. Malam ni jumpa ayat, turun ayat lain, memansuhkan ayat tu. Sudah turun ayat lain. Firman Allah apa dia? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya, tidak diberati Allah Ta'ala atas seseorang itu, melainkan sekuasanya. Allah tidak akan suruh kita buat benda yang beyond kemampuan kita. Islam bukan macam tu. Islam tidak akan memfardukan satu benda yang kita tak boleh buat. Tak akan. Okey, yang ni tidak diberati sepanjang-panjang kuasanya dan sehabis-habis upayanya. Islam bukan macam tu. Sampai dia ni tak boleh nak buat pun Islam suruh buat. Bukan macam tu. Islam tak macam tu. Islam ni sangat bertimbang rasa. Kerana adalah seseorang itu berkuasa sembahyang lebih daripada 5 waktu. Dan berkuasa untuk puasa lebih daripada sebulan. Dan berkuasa untuk buat haji lebih daripada sekali. Tetapi tidak diberati Tuhan yang demikian itu. Hanya atas kadar kemampuan dia sahaja. Yang fardu semayang berapa waktu? 5 waktu. Tapi ada orang ni, dalam pada kita ramai-ramai ni, ada orang boleh buat lebih daripada tu.
So kita tengok balik. Kita tengok go detail. Kita go detail. Ada orang dia kira 5 tu. Dia tak tinggal. Alhamdulillah. Itulah cukup cantik. Apa dia? Subuh 2. Zuhur 4. Asar 4. Maghrib 3. Isya 4. Berapa rakaat semua sekali? 17 rakaat. Dia ada buat tiap-tiap hari. 17 rakaat. Dia tekat tu. Dan dia pun tak boleh lah nak pergi dia nak pedras lagi, dia meter dia anti putih. Dia tekat tu dia boleh. Bila orang duk suruh buat lagi, dia kata, jangan duk dekat aku yang buat leceh. Dia kata, jangan buat leceh kat aku. Dia kata, aku boleh buat 5 waktu ni pun dah cukup bagus. Dia kata, jangan duk pergi pelekoh dia lebih. Dia dah kata lagu tu, tinggal dia tu lah. Alhamdulillah kita kata dia, Nabi kata siapa yang boleh jaga sembahyang 5 waktu, ibarat orang yang duk ulang pergi mandi sungai 5 kali sehari, dia akan bersih. Hang dapat cantik, kata dia. Dia pun senyum, kemewah cukup, kita tinggal dah. Dia, bateri dia tekat tu ya. Baik. Ada orang boleh buat lebih. Kita kira tu tuan-tuan. Ada orang dia start pagi dia dengan qabliyah subuh. 2 rakaat. Kira 2. Sehari sembahyang subuh. 2 rakaat. Berapa? 4. Saat lagi dia sembahyang duha. 2 sudah. Walaupun duha boleh buat 2, boleh buat 4, boleh buat 6, boleh buat 8. Dia buat 2 ya kata. Dah berapa dah? 6. Saat lagi masuk waktu zuhur. Dia sembahyang qabliyah zuhur, dia hantar 4. Pasal dia dengar hadis ni, kata siapa sembahyang qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, Allah haramkan dia masuk neraka. Dia dengar itu, hadis daripada Ummu Habibah, isteri Nabi. Dia dengar, dan Ummu Habibah pula kata apa? Lepas pada aku dengar Nabi kata, aku tak tinggal. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat lepas zuhur, aku tak tinggal. Dia pun kunci. Aku pun tak mau tinggal. Cantik. Tuan-tuan, berapa dah tadi? Kena gostan balik. Qabliyah zuhur dia buat 4. Lepas itu dia sembahyang zuhur 4. Lepas itu dia buat ba'diyah zuhur 4. Ni, orang ni. Lepas itu, nak masuk asar. Qabliyah asar dia buat 2. Lepas itu asar dia buat 4. Berapa dah? Siapa duk kira? Lepas itu maghrib. Maghrib, qabliyah tidak dituntut. Okey, dia buat maghrib 3. Okey, lepas maghrib 3 dia buat ba'diyah maghrib 2. Okey, lepas tu Aisyah, qabliyah Aisyah tak dituntut. Dia sembahyang Aisyah 4, lepas tu ba'diyah Aisyah dia buat 2. Berapa dah? 35. Tak ada apa? Dia okey ya? Dia okey. Dan benda tu dia buat hari-hari. Hari-hari. Dia start qabliyah subuh 2, dia sembahyang subuh 2, dia sembahyang duha 2, dia buat qabliyah zuhur 4, dia buat zuhur 4, dia buat ba'diyah zuhur 4, dia buat qabliyah asar 2, dia buat asar 4, dia buat maghrib 3, dia buat ba'diyah maghrib 2, dia buat Aisyah 4, dia buat ba'diyah Aisyah 2. Dia buat macam tu. Berapa tu? 35. Banding dengan kawan tadi, berapa? 17. 35 dengan 17. Dia buat 35, adakah jadi masalah kat dia? Tak jadi masalah. Bahkan dia, kalau dia tak buat macam ni, dia rasa macam ada tak kenal lagi hidup dia. Dia duduk level tu. Ada orang, dia duduk level tu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Dia miss, dia tertinggal qabliyah subuh, dia menangis. Dia bukan sahabat Nabi. Tapi dia ada satu feel macam tu. Dia terlepas qabliyah subuh. Dia boleh menangis, tuan-tuan. Ada, tuan-tuan. Bini kata kat dia, awak abang pasal apa? Aku terlepas qabliyah subuh. Alah, bini dia kata tak apa, esok buat. Dia esok lain. Dia jadi raplah bila dia terlepas qabliyah subuh. Bukan dia terlepas sembahyang fardu. Dia terlepas sunan yang dia istiqamah benda tu. Dia rasa macam dia sudah buat satu dosa. Nampak, tuan? Ada orang macam tu. Tapi ada orang terlepas subuh boleh duduk gelak derai. Dia bukan terlepas qabliyah subuh. Subuh tu dia terlepas. Dia gelak kah dia gelak. Tak ada apa satu kat dia. Nampak, tuan? Manusia. Yang kata manusia. Syekh yang tadi ni, yang 35 rakaat dah dia buat ni, pukul 4.30, pukul 5 bangkit nak kencing. Masuk pancong, pergi buang air apa semua, tengok jam pun dah pukul 5, terus gosok gigi, ambil ayat semayang apa sikit lebih kurang, keluar, Allahu Akbar. Dia buat tahajud pula doa. Jadi berapa dah? 37. Adakah dia nak jadi capik kaki ke? Dia nak jadi lagu taklak? Tak ada apa. Benda tu sudah jadi rutin dia hari-hari.
Ada pula satu orang lagi pula, dia tambah lagi atas pada 30 apa tadi? 37 tadi. Dia tambah pula apa? Dia pegang satu pula. Pasal apa? Pasal dia pergi dengar satu hadis kata Bilal bin Rabah. Dah pernah dengar hadis Bilal? Nabi SAW dibawa ke syurga. Nabi dengar bunyi tapak kasut Bilal di depan Nabi. Dia balik main, Nabi tanya Bilal. Nabi kata, ya Bilal, main sini saat. Apa benda yang hang duk buat ni yang special ni? Bilal kata, tak ada apa ya Rasulullah. Ada. Nabi kata, hang mesti ada satu benda yang hang buat ni. Aku dengar bunyi tapak kasut hang depan aku waktu aku masuk syurga. Bilal kata, tak ada apalah, cuma saya satulah. Saya kira lepas ambil ayat semayang, saya nanti semayang 2 rakaat. Ulama hadis kata apa? Itu sembahyang sunat wudu. Sunat wudu. Hal lain tak ada. Bila kata hal lain saya biasa-biasa saja. Sebut bagi betul. Biasa-biasa saja. Kan? Cuma itulah satu. Saya kira saya memang tak lepas benda ni. Saya memang lepas ambil semayang, saya nanti hantam 2 rakaat ni. Sunat wudu ni. Dia ni, Syekh 37 kita panggil kata. Syekh 37 ni, dia teringat hadis ni. Dia kata cantik dia kata. Selit nak ni tiap-tiap kali ambil semayang, lepas 2 rakaat, sunat wudu. Mana nak tahu dia kata, boleh duk rembang dengan Bilal dalam syurga esok. Kalau tiap-tiap waktu semayang, dia ambil wudu, dia semayang 2 rakaat, tambah lagi apa? 5, tambah lagi, jadi 10. 37 campur 10. 47. Adakah nak jadi kalang kabut dekat dia? Tak ada. Tapi dia buat sikit-sikit. Dia hari ini dia selit satu tambah. Dia selit satu tambah. Macam ni punya. Dia nak develop dia punya iman dalam diri dia. Dia develop. Dia selit sikit. Benda boleh buat. Bukan benda yang nak memudaratkan kalau buat. Masuk 2 rakaat lagi sunat wudu. Masuk tandu sikit 2 rakaat. Masuk tandu sikit. Dalam banyak-banyak tu tuan-tuan. Hak pedih kulit sikit. Tahu mana tuan-tuan? Qabliyah dengan Ba'diyah Zuhur 4-4 ni. Hak ni pedih sikit. Ni banyak orang dia bercinta nak buat. Hati nak buat. Tapi tak buat. Kadang-kadang satu macamnya Samsiong. Tinggal 2 je. Qabliyah 2, Ba'diyah 2. Dia nak buat 4 tapi dagu dia duduk main senak. Dia kata panjang sangat ni 4 ni. Dia kata 2 boleh kot. Dia lagu macam tu. Aduh dia tak puas hati, dia ambil. Dia WhatsApp dekat ustaz pula. Ya ustaz, ni tentang hadis Ummu Habibah yang kata Qabliyah dengan Ba'diyah Zuhur 4-4 ni haram masuk neraka apa-apa semua. Hadis tu sahih ke ustaz? Dia tanya dulu. Kita pun jawab balik sahih. Kita tahu hadis tu sahih. Ustaz nak tanya satu. Tapi ustaz jangan bawa dalam kuliah nah. Lagu tu pula. Nak tanya satu, tapi ustaz jangan bawa dalam kuliah. Dia kata. Alah, saya kata kalau saya bawa bukan orang tahu kata hang. Kata. Cerak tu. Saya kata. Tanya. Dia kata. Dia kata tak. Macam duk kata lah ustaz kita kerja. Dia kata dia lenggang. Pergi duk pusing roundabout. Kita duk jumpa macam-macam dah. Style orang ni kan. Dia masuk roundabout dia duk pusing. Tengok-tengok dah habis satu circle aku duk pusing lagi. Dia duk main macam ni. Kita tengok dia ni nak keluar jalan mana. Tak keluar lagi. Tak, dia kata ustaz macam okey. Celah kita macam duk kerja ustaz. Dia kata kita nak buat 4 sebelum 4 selepas ni dengan time tu time lunch. Dia kata kita dengan nak pergi makan dengan saya kata potong cerita kira nak buat 2 ke? Tanya. Kira aku tu kata. Kira aku tu dah kalau macam 2 sebelum 2 selepas kira macam mana ustaz? Kira neraka kira selamat juga kan macam mana? Kita kata apa? Takat mana boleh buat-buatlah. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Kaya. Kita ikhlas takat mana kita buat. InsyaAllah kata. Orang lega dengar ustaz jawab lagu tu kata. Kan? Lega kata. Nampak tuan? Ada orang mampu, ada orang tak mampu. 37 sampai apa tadi? 10 jadi 47. 47 tu dah kira apa dah? Kira sunat wudu. 47. Okey. Jadi ada orang boleh buat 47. Tak cukup lagi 47. Apa lagi yang dia tak buat? Witir.
Witir dia tak buat lagi. Dia ni pula penat pula witir. Paling tidak witir 1 rakaat. Jadi berapa? 48. Kalau dia nak buang geram, dia bubuh witir 3 jadi 50. Cantik. Alhamdulillah. Banding dengan kawan basic tadi ni, yang 17 rakaat, dengan dia 50 rakaat, bagus tak dia 50 ni? Bagus, Masya Allah. Adakah dia buat 50 ni nak bawa mudarat dalam hidup dia? Ada. Dengan syarat apa? Buat sikit-sikit. Buat sikit-sikit. Hari ni buat hari ni dulu, esok buat hari ni pula, lusa buat. Sekurang-kurangnya ada peningkatan dalam amalan dia. Dia duk ikut mengaji dah masuk 15 tahun, dah masuk 20 tahun. Balance dengan amalan dia yang duk tambah dia punya amal sunat dia sikit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, ayat yang kita baca ni Tuhan kata apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak diberati Allah Ta'ala akan seseorang itu, melainkan takat mana kuasa dia, takat mana mampu dia. Tuhan tak paksa benda ni. Selagi mana hang buat, benda tu tak jadi kacau hidup hang, hang buat tak menjadi mudarat kepada kesihatan hang dan sebagainya, Masya Allah buat. Haji, Nabi sendiri buat haji berapa kali? Sekali aja. Dan kebiasaan siapa pun, walau ustaz sekalipun, pergi haji untuk first time, balik dia mesti ada sikit ralat tu, mesti ada. Mesti ada sikit. Walaupun sebelum pergi dengan kursus haji, dengan apa, dengan macam-macam preparation, macam pergi sekali, balik dia ada rasa macam ish. Dia ada ish. Allah, dia kata masa dekat tempat melontang di Mina tu, dia kata, ada miss sikit lah, dia cerita kat kawan dia. Kawan tu ni, awak hang buat apa? Hang sudah buat silap apa? Dah tak buat silap apa? Dia kata, cuma lepas melontak di Jamratul Ula, sebelum pergi Jamratul Wusta tu, Nabi doa sikit masa tu. And then continue dengan Jamratul Wusta. Kemudian Nabi doa pula lepas Jamratul Wusta. Lepas tu pergi ke Jamratul Aqabah dan Nabi tidak doa selepas Jamratul Aqabah. Hak ni lah dia kata miss sikit. Dia kata, kawan ni kata tak apa doa tu pun bukan benda yang nak menyebabkan kita punya haji jadi cedera, jadi apa. Tak ada apa, yang tu tak ada apa. Dah lah, dia duduk dah lah, dia tak puas hati. Maka dia pun nak cari package 22,000 lepas ni kalau nak pergi kali kedua. Nampak tuan-tuan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia tak puas hati, maka dia nak pergi repeat kali kedua. Ada orang 2 kali pergi dah pun tak satisfy lagi, nak pergi lagi kali ketiga. Dia nak bagi, dia balik, dia puas hati bila dia buat haji. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Salah kan nak pergi lebih daripada sekali? Tak salah, kalau ada kemampuan. Kalau nak pergi masuk, nak line up sekali dengan geng yang baru nak pergi kali pertama, kerana dia masuk, dia menyebabkan orang yang tak pergi lagi jadi lambat, yang tu mungkin ada masalah. Kalau hang betul nak repeat kali kedua, pergi cari package, bayar lebih sikit tak apa, pasal nak pergi puas hati kita. Masya Allah, tak salah dari segi agama. Hak inilah yang dia nak abang ni. Dia kata, ikut kemampuan kita macam mana. Baik, masalah. Usaha yang baik dan usaha yang jahat, masing-masing ada balasannya. Iaitu berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Bagi seseorang itu barang yang diusahakannya daripada kebajikan, dan baginya juga pahala di hari akhirat esok. Siapa atas dunia buat benda baik, ada pahala dia. Jangan takut. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia janji dia nak bagi pahala, dia akan bagi. Begitu. Dan atas seseorang itu barang yang diusahakannya daripada kejahatan, maka atas dirinya menanggung seksa dan dera. Macam itulah orang buat dosa atas dunia, jangan ingat dia boleh lepas. Dia tak lepas, dia akan sangkut di sana. Maka masuk di dalam usaha itu adalah kata-kata hati, lupa, salah ataupun terpaksa. Itu semua ada usaha. Hati kita. Bila dia main dalam hati, walaupun beyond kita punya kontrol, tapi dia main dalam hati kita. Kita membuka ruang untuk dia fikir benda-benda tak elok. Ada juga usaha kita. Lupa, ada usaha juga. Kita terlupa. Tersalah ataupun orang paksa kita buat satu benda. So, kita tak mau buat, tapi kita dipaksa suruh buat. Jadi kita buat, itu juga usaha, dia kata. Tetapi 4 perkara yang akhir itu, apa dia 4? Lupa, silap, terintah dalam hati, ataupun dipaksa. 4 perkara yang akhir itu sesungguhnya pun nama usaha, tetapi jika tidak dikehendaki dan tidak dipilih untuk membuatnya, maka tidak dihisap pada hari akhirat esok.
Dia kata 4 benda ni Allah bagi kemaafan. Apa dia? Satu, terlupa. Memang terlupa sungguh. Yang kedua, tersilap. Allah tidak beri satu dosa atas tersilap itu. Lintah hati. Tak boleh kontrol. Allah tidak anggap itu sebagai dosa. Ataupun dipaksa. Yang duk jadi hari ini di Syria, di mana apa semua tu, orang main bubuh pisau, bubuh rifle di kepala, suruh ucap kalimah-kalimah kufur. Kalau tak ucap, tembak, pum, pecah keluar balik ni. Dalam video berkenjah keluar. Macam-macam kita tengok, astagfirullahalazim. Na'udzubillah min zalik. Apalah manusia hari ni jadi mabuk darah hampir macam tu. Kita tengok. Yang buat tu, dia tak akan lepas. Dia ada, Tuhan duk tunggu dia di hari akhirat esok. Orang yang dipaksa ni, dia dipaksa ucap kalimah kufur. Dia terpaksa ucap bukan dengan kemahuan hati dia. Dia tidak dianggap dosa. Begitu. Baik, masalah dia kata minta maaf kepada Tuhan. Yang ni wallahualam, kita tangguh ke depan esok. Minta maaf kepada Tuhan. Dia akan bagi tahu dekat kita cara-cara. Macam mana cara yang kata nak minta maaf ataupun nak minta ampun kepada Tuhan. Kemudian dia akan bincang satu persatu yang dikatakan lupa ni macam mana. Yang ni pun kita dah gazet dah bulan lepas. Yang kata lupa tu macam mana. Lupa, terlupa, buat-buat lupa. Ni semua ada yang timai. Cerita detail dia esok. Dan kita kena tengok kategori kita ni terlupa sungguh ke saja buat lupa. Dia nanti tengok kategori mana. Kemudian dia nak cerita dekat kita tentang Bani Israel. Saya dah gazet 2 bulan dah benda ni. Tak baca-baca lagi. Apa dia? Bani Israel, Allah bagi dekat mereka syariat yang berat. Syariat yang berat. Kalau mereka buat dosa, mereka nak bertaubat. Dia tak cukup macam kita. Kita kata astagfirullahalazim. Kita menangis menyesal. Kita diampunkan dosa. Mereka tak. Mereka kena bunuh diri. Baru boleh tebus dosa dia. Bani Israel disyariatkan dengan syariat yang berat macam tu. Pakaian terkena najis, basuh. Kita hari ni kalau kena najis, basuh. Bersih. Kita dah boleh pakai pakaian tu, bawa semayang. Bani Israel tak boleh. Terkena najis, kena gunting buang bahagian yang kena. Basuh tak hilang. Kenajisan itu tak hilang. Itu Bani Israel. Dia akan cerita dekat kita dan kita akan cerita sekali keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita dah gazet dah hari tu ni tentang keistimewaan yang Allah bagi dekat kita. Antaranya yang Allah bagi kat kita apa? Ni nak main masjid ni. Allah bagi kat kita keistimewaan nak main masjid ni. Kalau di rumah tadi kita dah berwuduk. Fa ahsana wuduk dan mengelokkan wuduk. Kita ambil semua yang bagi elok, semua cantik, main masjid. Setiap langkah Allah angkat satu darjat. Satu langkah, satu darjat dia angkat. Dan satu dosa digugurkan. 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, nak boleh tersampai ni. Kalau round 97 lagi banyak. Darjat dia naik. Macam tu punya. Ganti kepada langkah. Kita naik motor, kita naik kereta. Tuhan mesti kira kebaikan tu. Tuhan kira. Macam mana cara formula, Allah saja yang tahu. Dia pengorbanan kita. Kita nak main mengaji ni. Allah akan kira tu semua tu. Kira dalam bentuk apa? Dalam bentuk angkat darjat dan potong satu dosa. Allah bagi. Umat dulu tak dapat. Macam ni punya keistimewaan. Umat dulu tak dapat. Sampai di masjid, semayang berjemaah, Allah bagi. Satu riwayat kata 27, satu riwayat kata 25 pahala dapat. Lepas tu selama duk ada dalam masjid ni, dengan niat nak tunggu semayang. Ni kita duduk dalam masjid ni, nak tunggu sekali nak semayang Isya, sambil tu duduk dengar kuliah ni. Tunggu tu dikira dalam semayang. Ni, tuan-tuan kita duduk ni, saya duduk bercakap, tuan-tuan duduk dengar ni, Allah kira kita dalam semayang. Bukan dalam masjid. Dalam semayang, dia punya pahala dia. Hadis dia kita akan baca lepas raya esok. Apa dia tu detail yang kata dikira dia macam duduk dalam semayang ni. Macam mana? Lepas tu pula antara in between Maghrib dengan Isya ni pula ada satu majlis ilmu pula. Umat Muhammad dapat lagi satu janji. Duduk dalam majlis ilmu ni. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Dia ada sayyaratan fudlan. Malaikatan sayyaratan fudlan. Dalam hadis kata, Allah ada malaikat yang sifat dia mobile. Malaikat Allah ni ada satu kumpulan, mereka ni jenis kereta peronda ni. Turun. Di mana di atas muka bumi ni yang ada majlis ilmu, mereka akan detect daripada atas. Hadis cerita tuan-tuan. Dia akan detect, oh Masjid Pahir malam ni ada. Dia paling turun mai. Malaikat bahagian rondaan ni diturun mai. Dan dia duduk ada ni, celah-celah kita ni duduk ada ni. Ni saya duduk abang ni. Dia kata, dia cerita dah.
Dia duk ada ni. Sama dengan kita ni, dia duk ada. Habis majlis semua, dia pun balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, membawa satu report. Bawa satu report pergi dekat Allah. Dia bagi tahu, ya Allah, si fulan doa ada dalam majlis di Masjid Abdullah Fahim. Dia bagi detail report dekat Allah. Tuhan tanya pula dekat malaikat ni, apa yang dia nak daripada aku? Tuhan tanya. Tuan-tuan, ini semua hanya kepada siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai report dia sampai ke ujung. Dia kata, ya Allah, ada seorang dia ni. Dia ni ada satu orang. Dia ni, dia bypass. Dia lalu. Dia nak pergi Kubang Menerung ke, dia nak pergi Sikulogong ke, dia nak lajak pergi Lunai ke, mana tak tahu. Tapi dia lalu ke tepi Masjid Fahim. Dia tengok ramai. Dia kata, ni apa kanibal usahawan desa ke apa. Dia ingat lagu tu. Dia pun satu punya signal masuk. Masuk tengok, ni ada ceramah ke. Tungkat motor. Masuk, tak masuk dalam ni pun. Duduk tepi pintu tu je. Duduk tepi pintu. Bukan itu. Duduk tepi pintu. Duduk tepi pintu. Dia duduk, dia duduk, dengar, lajak. Ni, Syekh ni. Dia duduk, dia dengar, jadi lajak. Sampai habis. Sampai sembahyang Isya, dia balik. Malaikat tanya Allah. Ini untuk umat Nabi Muhammad. Dan hadis ini hadis sahih. Malaikat tanya Allah, dia kata, ya Allah, hak seorang ni macam mana nak kira aku benar dia ni? Dia bukan ada niat pun, dia bukan main nak mengaji. Dia ni koinsiden, dia nak pergi mana ke, dia lintas, dia singgah. Cuma dia duduk, dengar dia melekat, dia tunggu sampai habis. Ni dia ni kira macam mana nak kira sebagai ahli majlis taman syurga kan, nak kira macam mana? Tuhan kata apa tuan-tuan? Tuhan kata, walahu ghafartu, baginya keampunan aku. Masya Allah. Khusus untuk siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat nanti panjang umur insya-Allah kita baca macam mana beratnya syariat yang kena kepada Bani Israel dan macam mana pemurahnya Allah dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemurahnya Allah punya nak bagi pahala kat kita ni. Kita tak grab, tuan-tuan. Kita tak ambil peluang ni. Kita tak manfaatkan special offer yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Itu akan datang nanti mai cerita detail kat kita. Kemudian dia akan habis surah Al-Baqarah yang kita duk baca ni, dia akan start pula dengan tafsir surah Ali Imran selepas tu. Tafsir surah Ali Imran dan start dia pun suspend lah. Ni, tafsir surah Ali Imran ni. Dia start tu dia nak tanya kita, Imran tu siapa? Dia nak tanya yang tu. Sebahagian orang akan kata Imran ni bapa kepada Maryam. Oh, rupanya ada satu lagi cerita di sana. Pendapat yang mengatakan Imran ni bukan bapa Maryam. Tetapi Imran ini adalah bapa kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Dia main satu cerita macam tu. Yang kita duk tahu selama ni Imran ni bapa Maryam. Bapa Maryam. Tentu dia main kata, no, Imran ni bapa Nabi Musa. Dia nanti main kat kita cerita tu. Baru kita baca, it's a very interesting punya cerita. Kita kena dengar. Lepas tu dia nanti main detail ni apa semua. Kemudian dia main cerita tentang Quran ni ada ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Kemudian dia akan beritahu kat kita, ada satu kelompok dalam masyarakat ni yang suka buat kacau tentang ayat mutasyabihat ni. Buat kacau. Nak bagi jadi bergaduh di dalam masyarakat. Siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Dia nanti cerita di dalam kitab yang kita duduk baca ni. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم صل على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا
وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.